A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, okey Ustaz? Okey. Ya, malam ni kita masuk tajuk renang sebuah sunnah. Muka surat 178. Silakan Ustaz. Ramai lagi yang tak masuk ni Ustaz, kan Isya dah makin lambat. Kalau minggu depan kita mula 9 suku boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab apa, dah lewat sikit kan Isya, jadi ramai lambat masuk. 20 lebih ke? Penang 8.23. Ada 8.20 juga rasanya sini. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, masih kepada Kak Liza, Kak Syida, Kak Izian, Kak Sakinah, Kak Faizah, Kak Nurdini, Kak Nasimah, Kak Rosnah, Kak Zalina, Kak Anis, Kak Yuslaini baru masuk, tak dengar lagi tu, Kak Nozian, dan insya-Allah ramai lagi lah yang akan bersama kita macam biasa. Semoga apa yang dilalui saban minggu, selain daripada menambah maklumat, sekaligus menambahkan ilmu, sebagaimana kita baca doa Rabbi zidni ilman nafi'ah. Dan saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dan berbagai lagi riwayat masyhur hadis ni. Siapa yang menempuh satu jalan ataupun melalui proses, man salaka tariqan, siapa yang melalui satu jalan ataupun satu terkejut saya. Ingat hilang laptop baru ni, dia ni sikit lagi lah. Okey. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui satu jalan ataupun menempuh satu proses. Kalau dulu memang kaedahnya keluar bermusafir lah. Keluar dengan berjalannya, musafir negara ke negara dan seumpamanya. Tapi hari ini boleh juga insya-Allah hadis tu difahami sesiapa yang melalui proses. Sambung master, sambung PhD, masuk pondok, ada seumpamanya juga, ataupun banyak masuk kelas-kelas khusus. Tak kira lah metodnya secara online ke secara offline ke. Semoga ia termasuk daripada man salaka tariq, siapa melalui proses ataupun jalan tersebut. Yaltamisu fihi ilman, untuk memperoleh ilmu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Rasulullah berjanji dalam hadis, dan of course ia adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jal, bahawa orang itu akan dipermudahkan jalannya untuk ke syurga. Jadi saya selalu pesan dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni, dalam kuliah muslimat khususnya,
pastikan kita mati sebagai seorang pelajar. Kita mati antara status yang kita pegang selain daripada seorang ibu, seorang isteri, seorang ketua ke, seorang ahli politik ke, tak kira lah apa benda, ahli NGO ke apa semua itu gini. Salah satu title yang kita bawa balik menghadap Allah adalah seorang tullabul ilm, pelajar ilmu, khususnya ilmu itu adalah ilmu untuk faham Al-Quran dan ilmu untuk faham As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita boleh tuntutlah daripada Rasulullah dan daripada Allah Ta'ala janji mereka, iaitu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita matilah keadaan sedang berusaha untuk faham ayat Quran surah sekian-sekian. Kita mati dalam keadaan sedang belajar hadis Nabi, kitab Riyadhus Salihin, bahkan sedang cuba amalkan apa yang dipelajari. Walaupun tak mampu semua, wa fil haqiqah, satu lagi yang saya mungkin boleh share adalah banyak sangat kita belajar pun akhirnya secara hakikat kita tak mampu nak amal semua. Nah, Rasulullah ni salah satu hadis kadang-kadang Rasulullah buat sekali saja. Ada yang memang hari-hari Rasulullah buat, kita kena faham ya. Tapi dalam banyak-banyak apa yang hukumnya sunat itu, dalam banyak-banyak yang kita belajar tu, knowing that mustahil untuk kita nak amalkan semua, maka kita kena secara bijaksana pilih amalan-amalan yang the best dan kita pegang dan kita istiqamah dengannya. Sebab dalam hadis lain Rasulullah sebut, dalam Riyadhus Salihin pun ada, Allah lebih suka kita buat amalan kecil tapi konsisten, istiqamah, berbanding dengan satu amalan besar tapi sekali sahaja. Nah, maka dalam banyak-banyak ibadah sunat tadi tu, ada orang dia tetapkan untuk diri dia. Dia tak kata Rasulullah suruh buat, tapi dia sendiri tu, aku mulai hari ni tak nak tinggal tak nak tinggal solat sunat sekian-sekian. Dia khususkan untuk diri dia. Itu tak ada masalah. Walaupun yang diisyaratkan oleh Rasulullah secara umum, pahala sekian-sekian, tapi bagi dia nak wajibkan untuk diri dia. Tak ada isu. Contoh, seorang lagi dia kata, aku ni setiap kali masuk surau masjid, aku mesti derma walaupun ada berapalah poket. Paling sikit RM1, paling banyak RM10. Maksudnya dia ajar diri dia setiap kali dia masuk saja masjid, dia takkan keluar melainkan derma, contoh. Dan dia istiqamah sampai dia mati. Ada orang dia istiqamah, dia pilih puasa. Dia ada banyak-banyak yang lain tak mampu, disebab dia pun kerja tak besar, mungkin puasa bagus untuk dia kata. Dia pun konsisten istiqamah, tak pernah tinggal daripada muda sampai ke mati. Semoga itu membawa dia ke jannah tu. Jadi dalam banyak-banyak kita mengaji ni, kena pilih satu. Kena pilih satu yang kita khususkan untuk, tidaklah wajibkan, tapi kita khususkan untuk diri kita. Lagi banyak lagi bagus, tapi wallahu alam lah mampu ke tidak. Cuma saya yakin ada satu yang kita syok sungguh-sungguh nak buat. Ada orang dia syok dengan puasa. Ada orang syok dengan solat sunat. Ada orang syok dengan duk baca Quran, surah sekian-sekian. Quran tu pula ada satu surah yang hari-hari dia baca, dia takkan tinggal. Dia konsisten ulang yang tu. Tak apa, ulang. Bagaimana kita dah bahas pada minggu sudah, baca Quran itu tidak semestinya satu pattern, satu cara saja. Perbagaikan, permudahkan jalan itu dan seumpamanya. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kerahmatan dan kemudahan dalam umur yang berbaki, insya-Allah. Tak tahulah berapa lama lagi kita ini masing-masing. Walaupun saya relatifnya muda lagi lah. Tapi muda-muda pun hari ini, wallahu a'lam. Katanya apa dia? Buah kelapa yang muda pun belum tentu gugur sebelum kelapa yang tua. Tengok-tengok ada beruk naik. Tarik tunggu. Ada jatuhlah juga dia. Baiklah, tanpa bermasa kita masuk kepada perbahasan kita. Cuma ada soalan yang kalau ingat 2 minggu sudah berkaitan dengan anjing. Jelas kebanyakan ulama secara jumhur, boleh kata kebanyakan ulama dalam hadis jelas mengharamkan jual beli anjing. Kucing dikhilafkan berdasarkan hadis tersebutlah, riwayat Muslim tu. Tapi isunya sekarang dalam mazhab
Syafi'i pun terima bahawa memelihara anjing untuk kegunaan guard ataupun untuk jaga, untuk ni bukan pet ya. Untuk pet dia akan jadi pada hadis yang malaikat tak masuk rumah tu pula. Tapi untuk guard ni luar rumah lah. Ladang ke kita punya apa semua, maka tidak majoriti ulama terimalah boleh. Dengan syarat-syarat tentulah, tidak bawa dari rumah jadi pet apa semua. Tetapi isunya pula jual beli anjing tu tak dibenarkan. Jadi mana nak dapat anjing yang nak jaga rumah tu kalau tak pergi beli apa semua? Tu isunya. Jadi saya tanyalah Ustaz Fawah, beberapa orang Ustaz Ahmad Ahmad Usni seumpamanya, memang dalam isu ni khilaf belaka. Tetapi disebabkan matlamat kita tadi adalah nak cari anjing untuk buat benda yang lebih besar, maslahah dia, maka kecenderungan untuk nak kata jual beli itu tidak jatuh pada haram lah. Jadi takkan kita nak curi pula anjing tu. Mesti kena beli yang sudah dilatih, yang sudah pandai dan sudah dilatih. Maka saya duk cari-cari tu, jawapan bertulis tak berapa ada. Jadi saya tanya direct pada ustaz-ustaz saya, dan Ustaz Fawah Fadil, dia sebut begitulah, memang khilaf. Dan untuk dapat anjing tu, sama ada beli disebabkan untuk mencapai matlamat dia yang halal, maka hukumnya juga berubahlah, lebih kurang begitu. Melainkan jual beli itu untuk pet. Orang Melayu Islam mazhab Syafi'i beli anjing untuk pet, tu memang tak boleh. Pet cerita lain ni memang untuk jadi guard, untuk jadi penjaga apa semua. Wallahu alam. Itu satu. Baik, isu kedua berkaitan dengan dekat Syida tanya saya berkaitan dengan hukum anak tiri apa semua ni. Saya pun buat bacaan balik sebab saya belajar dulu usuluddin. Jadi bila mari bab fiqh ni dia jadi tak berapa nak cerap lah. Jadi saya pun baca-baca balik, memang ada satu ayat Quran yang khusus tentang hal tersebut. Jadi untuk nak detail betul, secara umumnya kalau anak beranak tiri ni setelah berlakunya persetubuhan antara suami dan isteri yang ada anak masing-masing itu, maka dia jadi haram lah anak-anak tiri itu untuk jadi mahram, dan dengan maksud mereka juga nak bersalam apa semua, tak ada isu lah. Tapi kes tadi adalah di mana madu ataupun anak dia punya madu dan seumpamanya itu. Saya nak jawab secara direct memang tak berani, kena tengok balik. Tapi kalau dari sudut umumnya tiri lah. Nah, bukan anak sendiri lah, tiri. Dan tiri ni kalau kita tengok umum kan, dia akan balik kepada hukum asal tu lah. Adik-beradik tiri, anak beradik tiri, anak tiri apa semua tu. Cuma tadi saya akan clarify balik macam biasa dengan kes yang khusus. Kak Syida forward pada saya tadi. Saya ada dengar persoalan itu dalam kuliah Ustaz Zul juga sebenarnya. Ada siapa tanya 2-3 hari lepas dalam kuliah Ustaz Zul ada soalan tu. Saya duduk dengar tu. Ustaz Zul pun tak berapa nak boleh jawab. Dia apa? Saya tak tahu. Sama lah tu, saya pun tak berapa tahu. Kena belek balik. Kita kebetulan bukan bidang khususan kita tu. Jadi so baiklah kita kata tak tahu. Bagi masa sikit untuk baca balik. Dalam masa sama boleh tanya Ustaz yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk isu kita ni. Baik, renang sebuah sunnah. Seringkali kita mendengar ramai penceramah sebut berenang itu sunnah. Soalnya Rasulullah pernah berenang ke? Rasulullah di padang pasir. Kalau memanah dengan berkuda tu memang jelaslah Rasulullah memang memanah dan berkuda. Orang Arab ni boleh kata semualah. Tengah padang pasir, orang Badui apa semua ni, zaman tu memang keperluan. Dan bukan perkara aneh lah. Memang perkara yang wajib kita kata. Macam hari ni pergi sekolah kebangsaan, pergi sekolah tu. Kalau naik darjah 1 tak pergi sekolah, pelik. Zaman tu kalau lelaki pula tak belajar berkuda, tak belajar memanah, dia pelik zaman tu. Nah. Baik, apa yang berlaku adalah benar. Dari sudut renang ni dia istimewa sikit. Sebab renang ni wallahu alam, setakat yang saya duk ingat Rasulullah tak pernah naik kapal ke apa semua seberang sungai apa semua, tak ada. Kalau siapa ada ingat boleh share dengan saya. Saya ingat saya duk baca hadis dengan sirah ni, tidak ada riwayat Rasulullah pernah naik kapal seberang laut apa semualah.
Nah, tapi sahabat-sahabat ada, khususnya Muawiyah ibni Abi Sufyan. Muawiyah ibni Abi Sufyan ni adalah ketua armada laut pertama Islam, yang dalam hadis Nabi telah sebut mereka ni semua dijamin syurga. Sebab tu bila ada orang kata Muawiyah ni derhaka lah, bahkan sampai kafir lah, naudzubillah, ni Syiah belaka lah. Sebab Muawiyah dijamin syurga oleh hadis yang banyak, bukan satu, banyak. Baik. Soalan berbunyi, mohon Ustaz jelaskan hadis yang berisi perintah Nabi SAW untuk mengajar anak-anak berenang dan memanah. Saya sering mendengar hadis ini disebutkan dalam pelbagai ceramah agama. Mohon Ustaz bacakan adakah hadis ini sahih ataupun tidak. Masyhur ya. Berenang, memanah dan berkuda. Dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Kata guru kami yang mulia, Fadilatul Syekh Dr. Umar Muhammad Nuh hafizahullah taala, hadis ini tidak sahih berasal daripada ucapan Nabi SAW. Sanad-sanad hadis yang meriwayatkan ini hingga Nabi SAW mengandungi banyak kecacatan yang melemahkannya. Ustaz, siapa yang biasa duk baca hadis ni, memanah, berenang apa semua tu gini ni? Biasanya orang yang ada promosi benda tu pula. Tetapi nanti kita akan tengok benar yang disebutkan tidak sahih ini berenang, tapi memanah dengan berkuda ada riwayat lain yang ada dalam ni, nanti kita akan tengok. Baik. Salah satunya ialah riwayat Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ni muhaddis dalam mazhab Syafi'i dan antara ulama hadis yang kumpul dalil-dalil mazhab Syafi'i dalam satu kitab, As-Sunan Al-Kubra. Kemudian katanya Al-Imam Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman daripada jalur Ubaid bin Isa Al-Attar, daripada Qais bin Rabi', daripada Laith bin Abi Sulaim, daripada Mujahid, daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Allimu abna'akum as-sabahah, as-sibahah, wal-ramya, wal-mar'atal mighzal." Ajarkanlah anak-anakmu berenang dan memanah, dan ajarkanlah anak perempuanmu menjahit. Dalam Syu'abul Iman. Syu'abul Iman ni sebuah kitab yang Imam Al-Baihaqi masukkan hadis-hadis berkaitan dengan iman lah. Di sana ada satu hadis yang menunjukkan 77 cabang iman itu. 77 ke? 77 cabang iman yang mana Imam Baihaqi cuba susun balik perkara tersebut ya. Baik, hadis ni berbunyi, "Allimu abna'akum as-sibahah wal-ramya wal-mar'ata al-mighzal." Ajarkanlah anak-anakmu berenang dan memanah, dan ajarkanlah anak perempuanmu menjahit. Kata guru kami, sanad hadis ini sangat lemah dan mungkar. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hadis tu bermasalah. Ada penyakit yang begitu sekali parah. Sila rujuk penjelasan di bawah ini, iaitu kolam ataupun sanad yang dilukis itu daripada Ibnu Umar didakwa, Mujahid ambil daripada bagi pada Mujahid seorang ulama tabi'in mufassir bagi kepada Lais bin Abi Sulaim. Lais bin Abi Sulaim dikritik oleh ulama hadis sebagai lemah hafalan. Kemudian Qais bin Ar-Rabi', kemudian diambil pula oleh Ubaid bin Ishaq Al-Attar yang dikritik oleh ulama-ulama hadis sebagai lemah mungkarul hadis, yakni banyak meriwayatkan hadis mungkar. Maka ada dua perawi yang bermasalah di situ ya. Ada dua perawi yang bermasalah. Kalau satu pun sudah cukup untuk menyebabkan hadis tu ada isu, apatah lagi dua perawi yang bermasalah. Hadis ini turut diriwayatkan dengan sanad lain daripada Jabir Bakar bin Abdullah Al-Ansari Abi Rafi'. Namun setiap daripada sanad tersebut sangat lemah dan tidak kuat untuk dijadikan sandaran hukum. Namun begitu, ucapan mirip dengan ini berasal daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf, Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah, yakni Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, "Allimu ghilmanakumul aum wa muqatilatakumul ramya." Ajarkanlah anak-anak kamu cara berenang dan latihlah tenteramu cara memanah.
Ini disebut oleh diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, tapi bukan hadis Nabi, tapi athar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ataupun riwayat tadi telah disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bagaimana pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Kullu syai'in laysa fihi dzikrullahi fahuwa lahwun wa la'ibun illa arba'. Mula'abatur rajuli imra'atahu wa ta'dibur rajuli farasahu wa mashyuhu bainal gharadain wa ta'limur rajuli sabbahah." Sabbahah. Setiap sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya zikrullah, maka ia adalah permainan dan kesia-siaan kecuali 4 perkara. Seorang suami merayu isterinya, seseorang yang melatih kuda, seseorang kemudiannya berjalan di antara 2 sasaran, iaitu memanah, dan belajar berenang. Adakah hadis ini lemah juga? Soalan yang ditanya. Iaitu riwayat siapa ni? Daripada An-Nasa'i, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Jawapannya, kandungan hadis ini tidak berisi perintah untuk belajar renang. Namun, memang menunjukkan keistimewaan belajar renang dan mengiktirafnya sebagai satu aktiviti yang bermanfaat. Beza tu. Kalau perintah, dia akan jadi jatuh sama ada wajib ataupun sunat. Tapi di sini tidak ada isyarat kata perintah. Cuma ayat penyata. Macam pilihlah isteri kamu daripada 4 perkara tu. Itu sebenarnya bukan satu perintah Rasulullah suruh. Kamu kalau nak pilih isteri, cari yang 4 perkara ni. Keturunan dia, kecantikan dia, apa lagi harta dia, nasab dia. Pilihlah yang beragama. Tidak. Hadis tu kalau tengok sebenar adalah penyataan. Rasulullah buat ulasan. Kebiasaannya seorang wanita dikahwini kerana yang pertama kecantikannya, yang kedua kerana kekayaan, yang ketiga keturunan, yang keempat kerana agamanya. Maka Rasulullah kata biasanya yang Rasulullah kata biasanya 4 itu. Jadi Rasulullah menyebut keadaan zaman dia tu. Biasanya wanita itu dikahwini kerana 4 perkara. Maka di akhirnya baru Rasulullah kata, maka pilihlah yang beragama. Dahulukan, utamakan yang beragama. Bukannya Rasulullah kata, pilihlah seorang isteri itu di kalangan yang cantik. Tidak, bukan dia suruh. Kena faham tu. Itu perbincangan daripada Ustaz Zul pun pernah ulah perkara tersebut. Saya dengar dia sebut. Konteks ataupun latar belakang hadis yang berkaitan itu. Begitu juga lah hadis yang kita sedang baca ini bukanlah satu bentuk arahan. Pergilah memburu, pergilah. Dia tak begitu, cuma memburu itu satu benda yang elok. Rasul kata. Kalau berenang itu benda yang manfaat. Itu penyata. Baik, kandungan hadis ini kata guru kami ini tidak berisi perintah untuk belajar renang. Namun memang menunjukkan keistimewaan belajar renang dan mengiktirafnya sebagai satu aktiviti yang bermanfaat. Dari aspek sanad, saya melihat kata guru kami ini ada masalah di dalamnya. Ada isu sikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i menerusi 2 jalur yang saling bertentangan. Dalam ilmu hadis, situasi ini dikenal dengan istilah ittira. Payah sebut. Alif dha, ittira. Ittira. Juga hadis muttarib adalah salah satu bahagian daripada hadis lemah, termasuk hadis yang dhaif. Kedua-dua sanad ini bermula daripada Khalid bin Yazid. Dalam sanad pertama, Khalid bin Yazid meriwayatkan daripada Abdul Rahim Az-Zuhri, daripada Atha bin Yasar, daripada Jabir. Abdul Rahim Az-Zuhri ini seseorang yang tidak dikenali, majhul. Ulama-ulama hadis tak kenal siapakah yang namanya Abdul Rahim Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri masyhur, luar biasa, ulama hadis besar. Tapi sekarang ni Abdul Rahim Az-Zuhri, siapa ni? Jadi tak ada orang kenal. Dalam sanad yang kedua, Khalid bin Yazid meriwayatkannya daripada Abdul Wahab bin Bukh,
daripada Atha bin Yasar daripada Jabir. Berkenaan sanad ini At-Tabarani berkata tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Yazid melainkan dengan sanad ini sahaja. Yakni bersendirian, tafarrud, bukan tafarrad, tafarrud. Dengannya Muhammad bin Salamah. Ya? Bertafarrud, yakni bersendirian. Mufrad, sanad tu satu jalur saja. Dengannya Muhammad bin Salamah. Untuk gambaran yang lebih jelas, sila rujuk rajah sanad berikutnya. Cuba lihat. Abdul Rahim Az-Zuhri daripada Jabir. Jabir itu dikatakan ambil daripada Rasulullah. Jadi kemudian Atha bin Yasar ambil. Kemudian Abdul Wahab bin Bukh. Kemudian Khalid bin Yazid. Sanad yang kedua daripada Abdul Rahim Az-Zuhri daripada Khalid bin Yazid. Saya cenderung kepada ahli hadis yang melemahkan hadis ini, kata Dr. Umar. Antaranya Ibn Hazmin Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Meski begitu, tidak dinafikan ada juga sebagian ahli hadis yang mensahihkan hadis ini. Antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Syekh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Nasiruddin Al-Albani ini lebih dikenali sebagai ulama hadis aliran Salafi. Manakala Syekh Ahmad Al-Ghumari adalah ahli hadis daripada golongan Sufi. Dan Syekh Ahmad Al-Ghumari ini banyak kritik hadis-hadis Nur Muhammad apa semua tu, walaupun dia Sufi. Tapi bila dia kritik tersebut, tiba-tiba geng-geng Sufi yang mutakhir tak nak terima dah pula. Sebab Nur Muhammad tu lebih utama lagi. Pada ulama hadis dia sendiri dah kritik tu. Ini kita kata sebenarnya tidak berpijak pada epistemologi ataupun kita panggil formula ilmu yang betul lah. Bila dibuktikan perkara itu tidak sahih, bertentangan dengan idealism kita, maka kita kona lah. Kita tak nak boleh terima. Baik, katanya lagi di sini, saya pernah terbaca satu hadis bahawa Nabi SAW pernah berenang sewaktu kecilnya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa baginda pernah berenang bersama para sahabatnya. Kedua-dua riwayat ini sahih? Soalannya. Kita sebut tadi, setakat yang saya duduk ingat lah. Tak jumpa lagi lah mana-mana riwayat menunjukkan Rasulullah pernah cross laut ke apa semua, melainkan Malaikat Isra Mi'raj tu dia naik burak. Dia tak naik kapal. Nah, lepas tu di Mekah tu kita semua tahu bahawa tak ada sungai apa semua. Tapi tak tahulah masa Rasulullah muda-muda kecil kan dia ikut ayah dia pergi ke dia ikut pakcik dia pergi berdagang ke Syam apa semua. Di Syam sangat subur, Di Syam, di Syria hari ni lah, di dataran Syam itu, Lebanon, Syria, Jordan hari ni dan Palestin hari ni tu Syam dulu. Dalam zaman lama itu Syam empat. Subur. Hatta Saudi pun kalau tuan-tuan tengok, Mekah Madinah saja padang jarak bukan sekarang ni pun dah semakin subur. Sebenarnya di hulu-hulu Saudi tu dekat dengan Yaman, dekat dengan belah sana, dia punya hulu-hulu tu, dia punya subur bukan main. Cuma di Mekah dekat Haramain tu je yang sifatnya tengah-tengah lembah padang pasir. Kita bila sebut kata Arab Saudi, ialah kepala otak kita Mekah Madinah je dah. Sebenarnya dia ada Riyadh, dia ada negeri pelbagai lagi. Dan ada negeri-negeri yang sangat subur, yang sangat, kita kata ni lah, yang sangat, ialah di Madinah pun dah ada kebun-kebun tamar apa semua. Jadi, menarik juga lah Saudi itu sebenarnya. Apatah lagi di belah, dekat dengan sungai, atas-atas lagi tu lah, dengan Afrika, dekat dengan jiran-jiran dia apa semua tu. Baik. Katanya di sini, saya tidak dapat memastikan sama ada baginda SAW mahir berenang atau tidak. Dr. Umar kata dia pun tak jumpa ni. Dia tak pastilah betul Rasulullah pernah berenang ke tidak. Namun kedua-dua riwayat yang anda sebutkan ini daripada kajian ilmu hadis, statusnya tidak sahih. Kalau siapa kata betul ke ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah pernah berenang waktu kecil. Jadi setakat yang Dr. Umar kata dan kita pun duk baca-baca begitulah, tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah pernah berenang ataupun naik kapal ke sebagainya. Tapi kalau sungai apa semua tu wallahu alam. Masa Rasulullah kecil, Rasulullah duduk ikut pakcik dia ke sana kemari tu, mungkinlah ada jumpa sungai mana-mana wallahu alam. Cuma dari sudut riwayat tidak ada secara khusus.
Baik, hadis yang menceritakan Rasulullah SAW berenang di dalam perigi Bani Adi bin Najjar, suatu kecilnya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang lemah. Oh, rupanya ada berenang ni riwayat, tapi dalam telaga, ingat ke sungai. Sebab kita kena ingat, telaga orang Arab ni bukan macam telaga kerek macam kita bulat tu. Dia telaga jenis turun, jenis macam kolam tu. Tadi kalau nak bagi unta ke minum tu, dia buat turun bawah gitu. Dia macam satu lembuh begitu turun bawah tu lah. Ada tangga turun kan. Jadi ambil dengan cebok. Tidak ambil dengan macam kita ni. Kita je telaga lagu tu. Baik. Dan mereka pun ada juga telaga yang lagu tu. Cuma dia ada dua-dua telaga tu. Kemudiannya juga hadis yang menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berenang bersama dengan para sahabatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Fadailus Sahabah secara mursal daripada Ibnu Mulaikah. Juga mursal adalah bahagian daripada hadis lemah. Hadis mursal, hadis yang terputus dan sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika hadis tidak sahih, ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kesimpulan hukum tentang renang? Apakah pandangan para ulama dalam masalah ini? Sebagaimana yang selalu saya jelaskan, kelemahan status hadis dalam satu perkara tidak selalu membawa kesimpulan bahawa perkara tersebut tidak digalakkan dalam agama. Kena faham. Ada hadis yang menunjukkan satu urusan, hadis tu lemah lah. Khususnya hal-hal yang bersabit dengan hal-hal keduniaan, hal-hal muamalah. Dah. Itu bukan bermaksud agama tak suka, cuma riwayat tu lemah. Itu saja. Perbincangan tentang hukum lebih luas daripada perbincangan tentang status hadis. Kemahiran berenang ialah satu kemahiran asas atau basic skill yang penting untuk dikuasai. Apatah lagi untuk orang macam kita, orang Melayu dulu ni memang duduk di pesisir pantai. So by nature tu memang beranak untuk berenang lah dululah. Hari ni lempar ke laut belum tentu lagi boleh terapung kita ni. Dulu-dulu tok nenek kita ni sebab dia punya kampung tu memang muara sungai. Selat Melakanya di Kelantan tu, dia punya Kota Baru tu memang tepi sungai besar lah belakang tu. Semua kota-kota Melayu lama dulu sungai lah, sungai, muara sungai. Muara sungai ni dan nelayan, sama ada nelayan dalam sungai atau nelayan di laut. So berenang itu adalah satu basic skill. Bahkan di Sabah Sarawak tu, bajau laut Orang bajau laut di Filipina pun ada lebih kurang bajau-bajau tu lah. Mereka ni punyalah mahir duduk atas laut, tak ada duduk dalam perahu, hidup besar, minum, kahwin apa semua atas tu. Sampai mereka punya menyelam tu pun boleh lama berbanding orang lain. Dia dah asimilik ke lagu mana. Tak adalah tumbuh sisik apa semua. Tak adalah jadi Aquaman apa semua, tak lah. Tapi sikit sebanyak dia punya lung tu, dia punya pernafasan tu sudah dilatih daripada kecil. Menyebabkan kalau kita tak sampai seminit, dia 2-3 minit tu biasa. Itu dia kelebihan manusia lah pula untuk berkembang. Tapi nak katanya, mereka berusaha begitu. Baik. Kemudiannya katanya di sini, setiap orang yang menguasai kemahiran berenang, memanah dan menulis diberi gelaran Al-Kamil, yakni manusia sempurna. Antara orang yang mendapat gelaran tersebut ialah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ini antara sahabat besar ni. Sa'ad bin Ubadah. Radhiyallahu anhu. Dalam Islam, cukup galakan para sahabat dan tabi'in untuk belajar renang. Salah satunya perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah. Jadi kalau kita nak kata sunnah siapa ni, arahan ni sunnah sahabi. Sunnah sahabat. Athar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah pernah jadi gubernur Di mana cek baliklah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni digelar sebagai Al-Amin Hadhil Ummah. Orang yang paling amanah di kalangan para sahabat ni, Rasulullah gelarkan dia Al-Amin Hadhil Ummah. Yang paling amanah daripada ummah ini. Ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dialah juga yang mencabut panah yang menusuk tubuh Rasulullah waktu perang Uhud sehingga patah gigi dia. Dia sanggup mengorbankan nyawa lah menjadi perisai Rasulullah SAW. Orang lain berebut-rebut, dia dapat ke dia dulu. Tu.
Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ni kunyah dia, nama sebenar dia mungkin Abdullah. Yang kena cek balik dah. Nama sebenar Abu Ubaidah Al-Jarrah ni apa dia? Diriwayatkan Abdullah bin Zubair pernah melakukan tawaf sambil berenang apabila Kaabah tergenang air bah. Tu dia. Diriwayatkan Abdullah bin Zubair pernah melakukan tawaf ketika sambil berenang apabila Kaabah tergenang air bah. Cuma tidak dinyatakan rujukannya daripada mana ni. Pelik ya. Kita pun ragu juga maklumat ni, nanti kita clarify balik. Nah, selama ni orang bincang boleh ke tak tawaf Kaabah daripada atas. Daripada atas. Dulu orang pelik dah, tapi hari ni tak pelik dah. Rupanya sampai ada 3-4 tikar tu, Kaabah kat bawah dah. Yang atas sekali tu tawaf guna apa dia? Guna skuter tu. Syok Ke depan lagi, wallahu alam, buat dengan Muhammad bin Salman ni buat pening sikit, dia kata ana nak tawaf hari ni guna helikopter je. Macam mana? Ulama kena bincang dah. Dia pergi duduk atas Kaabah tu, dia tawaf. 7 pusingan lengkap. Kalau kata daripada atas tu boleh, why not daripada ni boleh? Dalam cerita Israiliyat, bahtera Nabi Nuh alaihi salam telah berlayar sampai ke Kaabah, sampai ke Mekah Kaabah tu, telah bertawaf dia selama 7 hari 7 malam di atas Kaabah tu. Power lagi. Jadi tapi ke depan wallahu alam tak mustahil tu. Muhammad bin Salman dia buat pening dia kata okey. Lepas ni siapa nak tawaf ada helikopter khas. Siapa nak tawaf melalui atas je, berau. Nah, silat-silat dia buat kereta api atas tu. Dia sambung apa? Dia punya monorail apa semua tu, kita tawaf pusing gitu. Berau. Buat merry-go-round lah pula senang. Mengarut dah tu. Tapi mengarut pun Allahu a'lam, manusia ni dia kreatif kan. Apa ulama dah bincang-bincang pula. Boleh lah kot. Asalkan jadi tawaf. Ni Kak Anis Harsila kata tak lama lagi lantai itu bergerak sendiri, kita berdiri je. Itu pun tak mustahil juga kan. Dia buat eskalator bergerak macam kita pergi airport tu kan. Duduk keras begitu dia bergerak naik. Sa'i pun brek. Ada. Dari sudut hukum dia boleh jadi sah lah sebab adalah pergi balik. Cuma penghayatan apa semua tu ruhnya semakin kurang. Semakin kurang penghayatan itu. Sebab yang naknya rasa letih tu lah, terkenang. Sebab tu pergi tu dengan bila nak pergi umrah ataupun haji tu, persediaan ilmu memang cukup penting lah. Dia tak akan pergi dengan kosong. Kalau tak pergi balik je lah. Pergi balik je. Kalau tidak pergi ni ada perasaan. Tengok Kaabah tu pun rasa Allah. Dulu takut masuk, takut tak jumpa Kaabah. Hari ni tak ada dah cerita apa masuk Kaabah tak jumpa ni. Pelik betul aku. Semenjak Mastika tak ada dah orang jumpa tak jumpa Kaabah ni. Dulu bukan main lah. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan ada orang tak jumpa Kaabah ni. Nah. Sekarang ni ada dengar cerita 10 tahun ni ada orang tak jumpa Kaabah, masuk dalam Kaabah tu. Tak ada dah. Ni Mastika punya propaganda. Siapa ke berapa ramai orang takut nak pergi haji umrah masa muda. Sebab apa? Dosa banyak lah apa semua. Lama masuk-masuk tak jumpa Kaabah lagu mana. Nantilah tua sikit, taubat banyak. Akhirnya walaupun duit dah cukup, nama dah naik, duit dah ada, dah kaya, dah ada harta sikit apa semua, tapi tak berani nak pergilah. Sebab apa? Takutlah. Kalau masuk Kaabah tak nampak macam mana. Dia kata. Dah takut, dia kata gini-gini. Nah, adalah 2-3 orang yang saya malas nak sebut nama. Yang duk ulang cerita tadi menyebabkan pada saya sunnah sayyi'ah lah, maksudnya sunnah yang tidak baik. Menyebabkan orang jadi takut nak pergi. Walaupun dah layak apa semua, tapi mengenangkan dosa-dosa zaman muda, zaman kecil-kecil dulu, banyak tak taubat habis lagi. Nah, semayang pun tak qada habis lagi apa semua, takut dia nak pergi. Allahu Rabbi. Tengok tak ada pergi, mati dah apa, stroke, kecil manis, darah tinggi apa semua, tak sempat pergi langsung. Duit banyak, layak lama dah. Na'udzubillah min dzalik. Dia tak nampak bahawa dia pergi itulah titik tolak boleh berubah hidup dia. Nah, dah 3 umur dekat 40, tidaklah tua sangat dah, tidaklah muda sangat. Okey lah tu.
Dan bila pergi tu mungkin ia adalah jadi titik tolak perubahan hidup yang besar selepas daripada itu. Ini tidak dia duduk main. Duduk baca mastika, orang tak jumpa besar-besar Kaabah tu tak nampak. Takut dia. Baik. Al-Hajjaj, yakni bin Yusuf As-Saqafi, seorang penguasa pada zaman kemudian pada Islam itu, yang banyaklah riwayat mengatakan zalim, tapi ramai juga yang puji kata hebat. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pernah berkata kepada pendidik anaknya, ajarkan anakku renang sebelum engkau mengajarkannya menulis. Hal ini kerana mereka dapat mengupah orang untuk menggantikan mereka menulis. Namun tiada orang yang dapat menggantikan mereka berenang. Nah, ada rujukan di bawah tu. Bahjatul majalis wa uns al-mujalis. Baik, saya menyimpulkan kata guru kami ini, ibu bapa perlu mengajarkan kemahiran renang kepada anak-anak mereka. Hal ini kerana kemahiran ini sangat diperlukan untuk memastikan ketahanan mereka, yakni survival, dalam menghadapi cabaran hidup yang mendatang pada masa depan. Kawasan-kawasan yang sentiasa banjir sangat memerlukan. Paling tidak ada asas lah, tak adalah berenang sampai jadi nak masuk Olimpik ke apa semua. Nah, asas berenang supaya mereka tak takut air, air dalam air dia boleh terapung, gitu. Katanya lagi, bukan hanya kemahiran berenang, namun para ibu bapa perlu membekalkan mereka dengan semua kemahiran lain yang juga diperlukan. Pada zaman dahulu, kemahiran memanah dan berkuda sesuai dengan zaman itu. Pada zaman sekarang, termasuk perkara sunat ialah kemahiran bertutur dalam bahasa asing, celik komputer, memandu kereta dan kemahiran-kemahiran lain yang berguna dalam hidup mereka pada masa depan. Wallahu a'lam. Betul. Saya jumpa seorang hamba Allah. Dia ni, anak dia ni, dia pastikan belajar multilingual. Dia memang fokus bahasa. Jadi anak-anak dia membesar dengan boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris, standard lah. Jadi yang lain tu sama ada dia suruh satu lagi bahasa, anak dia belajar bahasa Arab ataupun bahasa Cina. Jadi ada anak dia seorang tu sampai ke negara Cina belajar. Dan ternyata dalam bahasa ni, bila kita mahir apa saja bahasa dengan baik, bahasa yang bukan bahasa kita lah, menyebabkan peluang untuk ialah kerja ke apa semua tu jadi mudah. Jadi lebih terbuka luas. Walaupun mungkin kita ni tidaklah mahir dalam bidang-bidang tertentu, tapi disebabkan kemahiran bahasa kita tu, orang sentiasa perlukan kita lah. Kalau engineer pun, engineer yang tak erti bahasa Cina, jadi dia perlukan kita untuk bawa ke sana. Dan seumpamanya. Jadi saya sendiri pun sekolah rendah, sekolah Cina dapat darjah 5. Bolehlah sikit-sikit, tapi banyak dah tak ingat. Rugilah juga rasa. Kemudian masuk sekolah menengah, pergi sekolah Arab, dah pening lah situ. Jadi saya memberontak lah. Apa dia, Umi saya masa sekolah tu saya memberontak lah juga. Masa sekolah rendah, sekolah Cina dah pening dah situ. Pagi pula sekolah Arab pening pula. Jadi disebabkan memberontak tadi, penguasaan bahasa Cina kita tak betul-betul tahu apa guna dia. Dan akhirnya penguasaan bahasa Arab pun lebih-lebih kurang. Kita tak tahu apa guna dia. Selepas habis SPM dan masuk universiti, barulah timbul kesedaran. Dah terlambatlah untuk nak betul-betul menguasainya itu. So bolehlah sini sikit, situ sikit, rojong ambil licin. Tak, sebenarnya bila nak duduklah satu bahasa, duduk betul-betul. Kalau kata sekolah Cina tu, sampai sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah Cina, okey. Dan dia ada dia punya dia punya pengajar Islam kadang-kadang lebih bagus. Sebabnya budak tak ramai. Macam saya dulu 7 orang saja sekelas. Jadi masa kelas pengajar Islam kita pergi di bilik khas. Ustazah memang boleh tengok seorang-seorang. Memang baguslah, kita pun belajar betul lah. 7 orang nak main apa? Jadi belajar betul-betul. Jadi banyak kelebihannya juga. Begitu. Allahu a'lam, dari sudut multilingual ni sangat bagus. Sepupu saya seorang balik dari Jepun, ambilnya bidang apa? Engineering lah apa benda. Akhirnya jadi penterjemah. Dalam dia tak boleh nak jadi pekerja dalam bidang dia yang asal, engineer, dia boleh jadi penterjemah.
yang berkhidmat kepada engineer. Jadi sangat-sangat saya sangat syurkan ya ibu-ibu sekalian yang ada anak-anak ni. Kalau betul kata nak suruh dalam bidang bahasa Arab, maksudnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah tu dah rancang untuk mahir dalam bahasa Arab, sama ada dia minat bidang agama atau bidang apa pun yang berkaitan dengan akhirnya bahasa Arab tu ada kegunaannya. Contohnya Dr. Anzaruddin, kalau siapa kenal Dr. Anzaruddin. Banyak juga bagi kuliah ni. Dulu pensyarah UPN. First degree dia business di US. Business study di US. Berarti master PhD dia dalam bahasa Arab. Saya tanya dia macam mana ustaz boleh pusing lagu tu. Dia kata sekolah menengah dulu sekolah kebangsaan biasa. Entah macam mana di peringkat first degree tu, masa pergi Amerika, ialah zaman tu mungkin terlibat dengan NGO, semangat Islam ke apa semua itu gini. Jadi nak betul-betul belajar pengajian Islam ni dan akhirnya dia jadi minat bahasa Arab. So dia kata untuk nak mahir bahasa Arab ni belajar di US. Mana nak belajar di US. Tapi sebenarnya metod belajar bahasa kedua di US, di UK ni lebih advance daripada belajar di negara Arab sendiri. Negara Arab masih belajar secara tradisional. Macam kita di Malaysia ni masih lagi terikut dengan kaedah Arab untuk belajar bahasa Arab. Di UK, US, mereka dah advance dari sudut pendekatan metodologi pengajian bahasa. Belajar untuk bercakap lain. Belajar untuk membaca teks klasik lain. Belajar untuk membaca teks moden Arab lain. Within 6 months, orang yang asal zero Arab dah boleh baca kitab. Yang tu yang saya sampai sekarang tak habis-habis lagi tu. Sebab dia tunggu nak pergi UK 6 bulan. Bila tak tahu. Nak pergi US 6 bulan. Jadi apa berlaku adalah Dr. Anzaruddin ni masa dia di US, jadi dia minat, tiba-tiba muncul minat nak belajar bahasa Arab, belajar agama ni. Tapi dia di US bidang bisnes. Dia adjust cari apa nama dia punya minor tu adalah bisnes di Asia Barat. Mana? Business in East continent kalau lagu mana gitulah. Maksudnya menyebabkan antara satu subjek yang mesti dia beberapa subjek yang mesti dia belajar adalah tentang bahasa Arab. Bermula dari situlah dia mengaji bahasa Arab dengan hanya dalam subjek bisnes yang perlu belajar bahasa Arab secara minor. Akhirnya dia balik buat master PhD dalam bahasa Arab dan menjadi hari ini pernah sempat jadi pensyarah UPM sekejap. Dari ini penceramah full time lah. Dah kata pelbagai jalan lah orang ni, pelbagai jalan ya. Jadi kalau siapa yang yalah kadang-kadang mak ayah ni terlalu idealistik. Kita nak anak kita jadi gitu gini-gini. Lepas kali anak kata, kenapa ibu tak jadi? Kenapa ayah tak jadi macam tu? Nah, nak suruh jadi tu, nak suruh jadi ni. Nah, dia macam tu juga. Betul lah tu. Tapi wallahu alam saya lah peribadi saya kata, saya dan isteri saya kata tugas kita anak ni yang pertama pendidikan lah. Kenal Tuhan, kenal agama, mengaji apa semua, mengaji lepas dia nak jadi apa, dia nak tunggal langgang, lepas tu ikut dia. Kita support selagi benda-benda tu adalah kita mana boleh kontrol. Awak jadi inilah, awak jadi itulah. Awak jadi inilah, bagus gaji 10,000. Awak jadi inilah. Tengok-tengok elok je sekarang yang grad PhD apa semua ramai tak ada kerja, ramai puan-puan sekalian. Yang SPM tengok-tengok elok je, bisnes apa semua lebih berjaya apa semua. Jadi ukurannya bukan kata nak suruh mengaji tinggi kemudian akan dapat ROI yang tinggi pada mak ayah. Dapat bagi 1,000 sebulan, 2,000 sebulan. Tu pada saya tak betul lah. Tugas kita adalah selesaikan amanah kita, iaitu tanggungjawab pada Allah Ta'ala. Itu at the first. Yang kedua, bagi pendidikan yang terbaik selagi boleh. Dan cubalah cari mereka punya potensi dari awal. Kadang-kadang budak ni kita tak dapat nak detect, dia pun tak tunjuk kan. Rupa-rupanya dia berpotensi untuk hafal Quran. Kita pun tak tahu, kita tengok dia tak berminat. Rupa-rupanya dia minat. Dan bagi tak sampai setahun, 2 tahun, dah hafal Quran. Jadi dalam bab hafal Quran tu pun saya tengok kawan-kawan saya ramai yang lepas SPM baru pergi Darul Quran dan hafal Quran elok-elok. Dan saya tengok juga ramai kawan-kawan yang dari awal hafal Quran dengan saya akhirnya tak jadi hafal Quran belaka. Jadi hidup ni dia
Dia subjektif ya, dia sangat. Cuma kita berdoa pada Allah, ya Allah jagalah anak-anak aku ni jadi orang guna begini-begini. Dia nak jadi engineer ke, dia nak jadi ustaz ke, dia jadi cikgu ke, kita tak tahu. Saya tak tahu, saya jadi penulis lah, jadi penceramah lah apa semua. Mana kita nak ingat? Cikgu-cikgu tanya dulu, apa awak punya cita-cita Zahiruddin? Tak pernah sebut nak jadi apa. Aku sebut apa, tak tahu dulu, jadi askar ke polis. Jadi nak katanya, kita kena lorongkan mereka bahawa mereka kena gini-gini. Tapi untuk kata, pergi belajar sinilah, nanti kerja ni, pergi sinilah belajar ni. No. Yang penting belajar sampai habis. Dan belajar tu kena tacakan mesti habis. Sebab itu komitmen. Itu menunjukkan mereka sanggup ambil komitmen. Dan itu penting. Kahwin apa semua tak ada komitmen, tak ada 2 bulan cerai. Kahwin nanti komitmen. Perkahwinan, hidup ni tentang komitmen. Wallahu a'lam. Itu nasihat diri sendiri itu sebenarnya. Baik, kita habis di situ. Banyak lagi lah. Kemahiran-kemahiran yang pelbagai itu, ada orang ajar anak dia muzik, bagus. Kalau betul apa nama, ialah ada, pertama fees muzik ni tinggi. Yang keduanya, muzik sangat mendidik anak tu fokus dan juga berfikir kreatif ya. Dan seumpamanya. Dan kita tidaklah nak suruh dia jadi rockstar ke apa semua. Melainkan untuk melatih dia itu ada kita kata, sebab muzik akhirnya bawa juga sedikit mendidik untuk sensitif dan seumpamanya. Ibnu Hazmin Al-Andalusi antara yang berfatwa muzik diharuskan kerana pada zaman dia tu ada hospital wak gila, wak sekretari yang menggunakan muzik sebagai terapi. Bahkan dalam teknologi zaman tu, hospital tersebut ada air mengalir di bawah. Air macam longkang air macam sungai jadian itu menjadi terapi kepada pesakit-pesakit itu. Dan muzik dimainkan, antaranya gitar lah, Farabi yang cipta gitar, gambus apa semua tu dimainkan untuk, dan akhirnya di-hijack oleh golongan sufi untuk mereka mabuk cari Tuhan apa semua. Itu cerita lain lah. Siapa pula dengan ganja apa semua tu gini tu, kita katakan salah guna. Sebagai adah tu pada asas untuk perubatan betul. Alam, bunyi alam ni congkerik apa semua asalnya mendamaikan apa semua. Tapi disalah guna, maka jadilah mengarut apa legend semua. Itulah lebih kurang Baik, kita pergi topik. Kita pergi sikit lagi satu topik lagi. Kaedah merotan. Ini juga masyhur dan menjadi satu perbincangan. Kaedah merotan dalam hukum ataupun kaedah merotan anak-anak. Nah, rotan untuk mendidik ataupun rotan dalam hudud. Sebab dalam Quran tak sebut, memang sebutlah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang apa as-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri wanita. Nah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata faqta'u aydiyahuma. Potong tangan mereka, tukar Tapi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki, di rotan mereka itu 100 rotan bagi yang ghair muhsan, yang belum berkahwin. Dan ayat ni menyebut az-zaniyatu waz-zani. Maka pada adalah yang menghuraikan, dia kata ini menunjukkan tarikan untuk melakukan zina, saya terang adalah datang daripada wanita. Ayat tersebut az-zaniyatu waz-zani. Tarikan mengisyaratkan dalam bab zina ni, benda yang berkaitan dengan seksual, dia tak akan berlaku, macam mana nak kata, lelaki lah yang ini. Tapi selagi mana wanita tidak membuka ruang, maka ia tidak terjadi. Secara umumnya begitulah. Sebagaimana Yusuf dengan Zulaikha, tu cerita lain lah. Zulaikha lah advance-nya, sebab dia terlalu kepada Yusuf. Nah, tapi dari sudut struktur ayat tersebut, dalam bab mencuri disebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri wanita. Dalam ayat zina, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Jadi para ulama kaji kenapa ada perbezaan struktur tersebut sedangkan hukum kedua-dua itu termasuk hudud.
Termasuk dalam hukum hududlah mencuri dan berzina itu. Baik. Oh, mana ada ustaz, kita ni wanita power begini-begini. Hak sama rata begini-begini. Ya, saya dah cerita dulu satu kes di mana saya bagi satu apa nama? Kerusuh tu, yang saya kata kerusuh. Saya kerusuh zaman awal-awal kerja kerajaan dulu tu. Nah, ada budak perempuan ni mudalah. Duduk sekali asrama atas bawah gitu ya, di Bangi tu. Jadi duduk gorap tepuk tapal lah. Kita duduk pening kepala macam mana nak tegur ni. Yang lelaki ni dah suami orang. Yang isteri, yang perempuan ni masih lagi remaja lah. Budak-budak boleh lepas SPM kalau mana. 19-20. Datang daripada Sabah dia. Dan agak menonjol lah. Nah, bila berlaku begitu, dia duduk mengadu kita. Ustaz, tengok ni. Si fulan ni suka kacau saya. Saya pun nak cakap kasar kan. Kasar sangat. Jadi kita bagi cara hikmah, saya kata, saya kata tepuk tangan tu. Saya kata, cuba buat gini. Dia pun buat. Bunyi ke tak? Bunyi. Dia berkata, betul-betul ni saya buat ni depan dia. Okey, sekarang alihkan tangan sikit. Okey, tepuk kuat-kuat. Bunyi ke tidak? Tak. Tu ialah jawapan dia. Balik fikir sendiri. Nampak esok kan berubah. Alhamdulillah. Balik dapat termenung. Kadang-kadang nasihat ni tak perlu cakap banyak. Tazkirah sejam, 2 jam. Tak perlu kadang-kadang tu. Dengan bagi benda-benda begitu, dia boleh faham lah bahawa tindakan lelaki itu, suami orang tu adalah reaksi kepada dia tu sendiri terlebih dahulu yang dilihat boleh untuk mereka buat gitu. Jadi bila dia tutup ruang tersebut, kawan tu pun nak mari lama-lama dia tak beranilah ataupun dah adalah ruang untuk membatasi. Maka di situ sesuai dengan ayat yang berbunyi apa dia? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati, yakni adakan halangan, adakan jarak, sentiasa adakan jarak. Bila nak dekat, jarakkan. Bila nak dekat, jarakkan. Sudah. Quran panduan terbaik untuk kita. Cuma lagi kita nak guna ke tidak ataupun ingat ke tidak lah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ujian-ujian yang bersifat tak mampu kita hadapi itu. Baik, kaedah meratab. Benarkah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendidik keluarga dengan rotan? Rasanya ada sebuah hadis yang menyuruh kita untuk menggantung cambuk, ni bahasa Indonesia cambuk, di dalam rumah agar ditakuti oleh anak-anak. Benarkah begitu? Baik, jawapannya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mughirah An-Nadhr bin Al-Qamah daripada Daud bin Ali, daripada bapanya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah. Demikian lafaz hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad adalah kitab-kitab akhlak, hadis menghimpunkan hadis-hadis tentang akhlak, tentang manners oleh Imam Bukhari. Tapi dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari tidak khususkan hanya untuk hadis sahih macam kitab sahih dia. Bermaksud dalam Al-Adabul Mufrad ni ada juga hadis-hadis yang lemah, Imam Bukhari sengaja riwayatkan. Kerana ianya bukan kitab hukum hakam ataupun tentang akidah, tapi dia lebih tentang adab, tentang tata susila, tentang manners dan seumpamanya. Maka Nadhr bin Al-Qamah seorang perawi lemah. Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahzib menilai beliau majhul, tidak dikenali identitinya. Mengikut Ibnu Abi Hatim dalam kitab Bayan Khata' Al-Bukhari, Nadhr bin Al-Qamah sebenarnya meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Layla. Beliau ialah Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla Al-Kufi, seorang perawi lemah. Hadisnya Ibnu Abi Layla dikeluarkan oleh Al-Bazzar sebagaimana dalam kitab Kashful Asrar. Kashful Asrar tu bukan Astar. Daripada Mindal bin Ali, daripada Ibnu Abi Layla, daripada Daud bin Ali, daripada bapanya, daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Da'is syauta haitsu yarahul khadim. Gantunglah cambuk agar terlihat oleh hamba. Kashful Astar an Zawahid Al-Bazzar, nombor 2077. Sanad ini sangat lemah sebab Mindal bin Ali
dan Ibnu Abi Layla dua orang perawi lemah. Saya berkesimpulan bahawa sanad hadis ini tidak sahih hingga Ibnu Abbas. Sebuah hadis yang hampir sama diriwayatkan menerusi Ibnu Umar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ilyal dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya daripada Hasan bin Saleh daripada Abdullah bin Dinar daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, la tarfa'il 'asa an ahlik wa akhifhum fillahi. Jangan lepaskan rotan daripada keluargamu, takutkanlah mereka kepada Allah. Ibnu Abi Hatim menilai hadis ini dusta. Demikian diceritakan oleh anak beliau dalam kitab Al-Ilal. Nah, sebagai kesimpulan, saya berpendapat hadis ini tidak sahih berasal daripada Nabi SAW kerana kelemahan yang terdapat dalam sanadnya. Wallahu a'lam. Tak sahih lah. Lepas tu tak boleh kau nak letak rotan ni. Tak ada masalah, letaklah 10 pun. Nah, sekadar nak letak tu. Cuma cara rotan tu memang ada dia punya ni lah. Cuma nak kata Rasulullah suruh ni, tak boleh. Sunnah ni letak rotan. Kenapa yang banyak sangat rotan rumah awak ni? Sunnah Rasulullah ni. Tak boleh. Jangan pandai-pandai. Nah, zaman sekarang sangat suka untuk mendidik anak tanpa hukuman. Anak saya sendiri sangat liat melakukan salat melainkan setelah berkali-kali disuruh. Adakah Islam melarang untuk menghukum anak sama sekali? Soalan dia. Jangan main-main kalau di island ke Finland. Silap-silap anak tu boleh telefon polis, mak ayah dia kena. Tak pasal-pasal. Jadi kes antara bangsa. Dia boleh apa? Dia boleh charge bawah. Inilah child abuse ke apa semua begitulah. Padahal mak dia rotan dia tu sebab marah dia tak solat ke apa semua. Begitu sajalah. Nah. Baik. Soalan yang diberi jawapannya, Islam tidak melarang ibu bapa atau guru untuk melakukan hukuman, terutama apabila hukuman itu memang diperlukan untuk mendidik dan meluruskan kesalahan. Namun begitu, hukuman tersebut mestilah terkawal pada had-had tertentu. Salah satunya hendaklah hukuman dikenakan pada anak yang sudah faham makna hukuman, iaitu apabila anak tersebut berusia 10 tahun atau lebih. Ustaz Zul ada bincang tentang muru auladakum bisalah hatta bisama'. Suruh anak kamu solat pada umur 8 tahun tu. Ustaz Zul cuba bahaskan bahawa hakikat sebenarnya pada umur berapa suruh tanpa suruh dengan tegas, suruh untuk galakan, suruh dengan tegas, suruh dan jika tak buat berserta dengan hukuman. Ada stages dia. Dah bukan bermula daripada 8-9 tahun tapi 10-12 tu barulah level ada hukuman itu. Tapi suruh untuk mendidik tu dah bermula daripada 7-8 lah. Kita ni baik sangat kadang-kadang tu awal lagi. Umur 4-5 tahun tu suruh dah. Baguslah. Tapi kadang-kadang tu macam bawa ayah dan ibu yang bawa anak ke masjid surau ya. Walaupun hadis Nabi sebut cucu dia naik atas belakang apa semua tu kes lain. Memang rumah Rasulullah tepi masjid. Nah, kita ni rumah jauh satu. Tujuan ayah-ayah bawa anak untuk biasakan anak-anak dengan surau. Which is baguslah. Tapi bawalah jangan bawa yang umur 3-4 tahun ke bawah. 3-4 tahun ke bawah ni tidak boleh dikawal. Saya selalu pesan dalam surau. Kadang-kadang mereka bawa anak yang terlalu kecil, tak dapat kawal dengan pamper apa semua. Itu satu hal najis apa semua, satu. Yang kedua, tidak dikawal ketika solat. Habis ke atas belakang tu imam habis yang panjang. Lepas tu kadang-kadang orang tua ni dia pakai spek, dia suka buka letak, dia pijaknya. Kawan tu harga RM1,000, RM500. Jadi kita pun kena tahu bila sebut kata bawa anak-anak, kanak-kanak bukanlah bermaksud apa dipanggil toddler tak bahasa Inggeris dia panggil. Maksudnya memang budak tak memayis lagi, tak boleh. Bawalah yang kadar yang sudah boleh ikut arahan, 5 tahun 6 tahun dah boleh ikut arahan, kita letak dia tepi, dia tak berlari sana sini, tu bolehlah. Tapi kalau tu pun ibu ayah kena bijaksana cari ujung-ujung tepi dinding tu. Jangan lagi duduk belakang tu imam. Bermaksud bukanlah kita tak bagi encourage
untuk ayah-ayah ni bawa anak pergi solat. Tidak, bawa lah, tapi kena sesuai. Yang dah besar umur darjah 1, darjah 5, 6, 7 dia tak bawa pula sebab tak nak ikut dah masa tu. Nak main game kat rumah ni. Yang besar tu sepatutnya paksa bawa je. Yang kecil ni memanglah dia nak ikut kita. Merau-rau nak ikut subuh-subuh. Nah, saya masa dua kakak dengan abang tu bawa dua-dua sudah. Kita tahu dah. Memang bergurau apa semua. Last sekali gili, maghrib bawa kakak, isyak bawa adik dia masa tu, abang tu. Kena bijaksana. Dan bila solat tu kena duduk sebelah-sebelah. Jangan duduk sekali berdua mereka. Seorang belah kanan, seorang belah kiri. Duduk berdua tu duduk cokek. Cokek aku, cokekmu, cokek aku. Nah, jadi kebijaksanaan jugalah perlu difahami. Bukanlah alasan bahawa Rasulullah membawa anak ukah panjat atas belakang apa semua, budak-budak biasa bisian semua agak tak relevan dalam situasi semasa, kerana kita pun kena tahu bahawa hukum mengganggu orang lain solat adalah haram dengan sengaja ya. Habis tu tak sengaja ke kita bawa anak yang memang kita tahu anak baby cucu kita tu memang akan kacau orang lain. Itu dah sengaja dah tu. Jadi perlu difahami yang disyorkan untuk bawa mendidik itu pada saya lah umur 5-6 tahun ke atas, yang mana anak tu dah boleh dengar arahan untuk diam dalam saf masa solat. Okey. Lepas dah habis solat dia nak berlari main kat luar apa semua, tu cerita lain lah. Cerita lain. Nah, tapi dalam kita solat tu, bila kita kata duduk diam, solat ikut imam, dia boleh ikut, bolehlah bawa. Umur 5-6 tahun ke atas lah biasanya. Nah, ini umur berapa setahun Allah. Dengan paper layunya. Mari paper pun tak tukar lagi. Kita tengok, aduh. Lepas tu dia nak mari berjalan, nak lesek kita ke, aduh, dia najis ke tidak ni. Kena jenis was-was. Rupa-rupanya dah berok setengah jam dah. Tak tukar lagi paper nak mari tadi. Tu tak wajar ya, tak wajar. Pada saya, kita boleh inilah nasihatkan kepada keluarga kita, anak-anak apa suami ke apa semua gitu gini, cucu ke, supaya relevan sikit dalam bab tu ya. Kena jaga orang lain punya hak dalam surah Maryam. Orang tua-tua ni sensitif kadang-kadang. Dia bukanlah tak suka budak-budak tu. Dah kalau dia akan takbir pun nak main Allah 14 kali. Was-was. Dia ni was-was ni, kesianlah juga Situasi tu perlu dipahami. Baik, kita habiskan dulu sikit ni. Zaman sekarang sangat sukar tadi. Islam tidak melarang ibu bapa atau guru untuk melakukan hukuman, terutamanya apabila hukuman itu memang diperlukan untuk mendidik meluruskan kesalahan. Namun begitu, hukuman tersebut mestilah terkawal daripada hak-hak tertentu. Salah satunya hendaklah hukuman dikenakan pada anak yang sudah faham hukuman, iaitu pada anak tersebut umur 10 tahun atau lebih. Anak yang masih terlalu kecil dah belum memayis tahu kotor ni lah, najis apa semua tahu membezakan antara najis tidak tu, masih belum memahami konsep hukuman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murus sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha." Suruhlah anak-anakmu mengerjakan solat apabila usianya 7 tahun. Suruh dulu, suruh, jangan suruh dengan sabar. Bukan suruh dengan marah. Suruh solat ke? Kenapa tak solat? Dah solat ke? Kenapa tak solat? Itulah duk ulang hari-hari. Sampailah sekarang. Rupanya mak kita buat pada kita dulu, kita jam. Dia kena ulang pada anak-anak pula. Sama saja. Allah Rabbi. Main subuh dekat, dah solat ke? Dah solat ke? Geram aku. Sembah air juga budak ni. Begitulah keadaannya. Baik. Kemudian katanya lagi, suruhlah anak-anak solat mengerjakan salat pada usianya 7 tahun, pukullah mereka sebagai hukuman apabila usianya 10 tahun. Jadi kalimah fadribu, darabalah, fadribu ni maka pukullah itu ialah terjemahannya pukul. Apa lagi terjemahan? Bila barat tengok pukul ni apa dalam bahasa Inggeris? Hit. Nah, hit tu. Dia ada istilah lain kot yang lebih sesuai. Spank. Spank kot. Spank ni macam lepuk lah. Lepuk. Dan tapi itulah terjemahan itu telah menyebabkan barat faham konteks adalah anak tak solat boleh belasah. Masuk bagi hukuman.
Kes Itu. dekat mana? Denmark ke mana yang kena Sweden ni? Yang apa ni dengan hanger tu. Kan kena dakwa. Kena. Mak dia pukul dengan hanger. Dengan hanger kena dakwa. Kat Sweden. Tu dia. Kat saya kata smack. Smack tu jadi dah smack down dah pula tu. Berat lagi. Ada. Smack ni pukul tak kuat. Yelah, Pukul tapi perlahan. kan Gusti kan smack down tu. Betul lah Kak Pah, betul. Smack pukul tak kuat. Dia ada berbagai istilah lah. Tapi rasa bila terjemahan tu, Doroba dia pukul lah. Tapi kita faham pukul. Kita akan membezakan pukul belasah, pukul bergaduh dengan pukul mendidik, itu dua benda yang berbeza. Cikgu pukul anak murid, kita tahulah pukul tu bukan pukul ni lah kan. Tapi Barat melihat, tengok dalam Islam, pukul, sia. Itu mereka macam pukul isteri itulah, suami boleh pukul isteri tu. Itulah isu dulu kini selamanya mereka duk main. Tengok Islam, agama yang dikatakan rahmat apa semua, tapi benarkan suami pukul isteri. Dia tak jumpa hadis yang isteri boleh buat macam-macam pada suami. Kalau dia jumpa yang tu, ada. Itu bantai kata apa? Ya betul kata. Tapi kebanyakan salah faham dalam konteks terhadap hukum hakam ni bermula daripada kesalahan terjemahan ya. Yang cari kesalahan pun pada terjemahan Quran dan hadis. Yang salah faham macam contoh Son of God saya dah bincang dulu. Juga bermula daripada salah terjemah. Son of God dalam bahasa Bible asal turun, bahasa apa tak tahu tu, yang asal tu, bahasa Aramaik ke bahasa apa tu. Son of God di situ dalam konteks Khalifatullah fil ard. Itulah maksud Son of God dalam kalimah asal Bible turun. Tapi kemudian setelah diterjemah ke dalam Latin, secara literal dia jadi Son of God. Dan bila Mak Saleh ambil, dia jadi Son. Maksudnya dari awal tu, terjemahan selepas daripada zaman Jesus, Nabi Isa 300 tahun, munculnya Paul lah apa semua yang duduk riwayat Bible tu, riwayat perjanjian lama, perjanjian baru apa semua tu, maka kalimah itu mula berevolusi dari sudut terjemahan dia. Tak sampai 200 tahun, Jesus dah jadi anak Tuhan. Yang asalnya Jesus itu khalifah Allah di atas muka bumi. Samalah dengan Nabi Muhammad SAW, Rasul. Itu pentingnya penterjemahan konteks literal yang akhirnya menyebabkan salah faham. Jadi Barat hari ni duk main banyak lagi isu yang dia duk main pasal itulah pukul lah, isteri pukul. Kerana melihat terjemahan secara literal tadi. Konteksnya tidak difahami. Yang paling sensitif lagi, Rasulullah kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun dan bersama pada umur 9 tahun. Konteksnya padahal mereka tak tengok sejarah mereka sendiri. Di US sampai sekarang masih ada sebenarnya kes yang banyak kahwin underage. Sebab mereka tengok dari perspektif undang-undang semasa yang takrif kanak-kanak itu berumur sekian sehingga sekian. Dia tak tengok konteks budaya zaman dulu, wanita itu dianggap anak gadis sunti pada umur sekian-sekian tahun. Dan kita pun tak setujulah benda tu di-apply hari ni. Zaman sudah berubah. Kalau tidak saya, anak sulung umur 12 tahun tu tak kena fikir siapa siapa dia masuk Minang ni. Taklah begitu hari ni kan. Tapi sebahagian yang dalam ni pun saya ingat dulu duk cerita tok nenek dia pun ada yang kahwin umur 10 tahun lah, 11 tahun lah tu zaman. Ataupun dia panggil social culture zaman itu adalah benda yang ma'ruf. Sebab tu kritikan terhadap Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 6-9 tahun ni hanya beberapa tahun mutakhir ini saja. Zaman-zaman dulu tak muncul pun. Sebab ma'ruf zaman-zaman tu memang itulah budaya yang berlaku ya. Baik. Kemudian katanya apabila menghukum adalah hukuman itu tidak terlalu keras. Rasulullah SAW tidak membenarkan penggunaan kata-kata herdikan dan celaan yang berlebih. Ni memang ujian besar lah kita hari ni ya. Termasuklah saya sendiri. Nak kontrol lidah untuk mengeluarkan perkataan yang tak patut ni. Geram je budak dia, menjawab lah pula dia. Nah, Baginda sallallahu lagi tengok keluar bahasa ibunda tempatan. Tu dah level lain dah tu.
keluar bahasa apa? Bahasa asal usul. Bahasa daerah masing-masing kat Liza kan. Keluar bahasa. Tu tak ada apa dah tu. Kena sobar lah tu. Penang lagi dahsyat Ustaz Utara kalau bahasa daerah dah lagi kasar. Baik, kemudian katanya lagi di sini hukum ini berlaku Rasulullah SAW bersabda baginda juga melarang memukul di bahagian muka, kepala dan seumpamanya. Ini ya kena ingat sungguh-sungguh lah. Nah, Rasulullah SAW bersabda idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha. Jika engkau memukul seseorang, hindarilah bahagian wajah. Kerana ia melibatkan suatu benda yang besarlah jika berlaku apa-apa ya. Baik. Saya teringat jumpa mak kawan saya. Dia cerita anak dia ramai 5 orang, adik-beradik saya pun 5 orang juga. Tapi kami merasai apa? Libasan-libasan yang sama rata lah belakang. Daripada yang solo saya sampai yang kecil. Tapi mak kawan saya ni dia share, dia kata beza anak yang dia masa dia muda dan agak garang itu dalam mendidik, dia kata yang dia rajin pukul lah. Dengan yang kemudiannya tak berapa pukul ni. Lain dia kata, lain. Jadi dengan kita, hubungan dengan kita apa semua dia kata lain. Dan ini bukanlah bermaksud, kalau kita kena pukul lah. Bukan begitu. Orang lain cara kan. Tapi bagi dia, perspektif dia, dia kata, dalam 5 orang anak tu, contoh 2 yang awal ni memang kena pukul lah. Kalau buat salah apa semua ni. 2 yang ni, beleter je. Tak pukul dah, letih dah. Jadi lain, dia tengok karakter ni lain. Kami pula memang tak boleh nak beza sebab semua kena. Jadi bila semua kena, sama lah. Ada beza apa? Dah. Tu. Baik. Tapi hari ni, wallahualam lah. Nak kata tak boleh nak sentuh langsung tu pun, itu juga. Tapi nak sentuh kerap sangat pun, tak kena juga. Nah. Baik. Kak Saripah kata dulu kena dehem jeling pun dah ketar betul. Bukan setakat dehem. Bunyi motor balik pun dah menggelepar. Nah, bunyi motor ayah balik isyak. Buat tidur dah. Bunyi motor ada belum lagi dia naik apa semua tanya. Begitu. Hari ni kita dah masuk apa semua. Dia duduk lepok atas kursi tu. Dia tengok TV. Maghrib ni. Dia buat relax lagi. Kita bunyi air tu dia. Nantilah. Nak pergi dah ni. Ada. Tu. Allahu Rabbi. Zaman berubah ya. Harapnya kita pun berubahlah. Baik, katanya lagi di sini, hukum ini berlaku di rumah, sekolah maupun di tempat kerja. Seorang ibu bapa mesti mengambil perhatian tentang perkara ini apabila mendidik anaknya, begitu juga seorang guru terhadap muridnya. Suami terhadap isterinya dan majikan kepada pekerjanya. Secara asasnya, pendidikan dalam Islam berteraskan kasih sayang dan kelembutan. Kekerasan hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan sahaja. Inilah dasar pendidikan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, 10 tahun aku berkhidmat di rumah Nabi, namun tidak satu kali pun baginda SAW memarahiku. Baginda tidak pernah berkata, mengapa engkau lakukan ini atau mengapa tidak melakukan ini? Lepas tu kita macam mana ni? Pertama, kita kena tahu kita bukan Rasulullah. Yang kedua, anak-anak kita bukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi, sebarang bukanlah keterlanjuran. Sebarang sikap kemanusiaan itu, kalau yang berlebih kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau yang tepat, niatnya untuk mendidik, semoga ia adalah pahala dari ada berbuah pahala daripada Allah. Itu ialah. Dah. Dia kata tak boleh, Rasulullah tak marah langsung. Hei Rasulullah. Lepas tu anak buah dia tu pula Anas bin Malik. Bukan calon-calon orang juga. Nah, macam orang katalah, orang bercinta ni, sudikah engkau menjadi Fatimah kepadaku dah. Perempuan pun jawab, kamu dah level Sayyidina Ali ke? Ataupun dia kata, saya jadilah Khadijah untuk jadilah seperti Khadijah, isteri Rasulullah baginda SAW. Isteri dia pun jawab, awak sama level dengan Nabi Muhammad ke? Tidaklah begitu. Itu maksud kita kata
kita mencuba untuk menjadi sebaik-baik karakter ataupun akhlak yang ada itu. Baik, tambahan pula Rasulullah SAW mendidik manusia teladan. Sebelum menyuruh sesuatu, baginda SAW telah melakukan terlebih dahulu perkara tersebut. Walk the talk lah. Sebelum melarang sesuatu, baginda SAW telah menjauhkan terlebih dahulu. Tidak pernah Rasulullah SAW menyuruh sesuatu yang baginda sendiri tidak melakukannya apabila melarang sesuatu yang baginda sendiri lakukan. Suatu hari Abdullah bin Amr bin Al-As berniat untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Beliau bertekad untuk tidak menikah, terus berpuasa dan bertahajud tanpa henti. Rasulullah SAW menegur sahabat ini dan bersabda, "Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajul nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Sesungguhnya aku sendiri berpuasa dan berbuka, bertahajud dan tidur, juga menikah dengan perempuan. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Maksudnya satu lagi hadis ini menjelaskan bahawa tidak ada kerahiban dalam Islam. Kerahiban itu satu pemaksaan manusia untuk jadi bukan manusia. Tidak ada dalam Islam. Islam adalah untuk manusia yang sesuai dengan fitrah manusia. Cuma lagi kena letak pada tempat yang tidak melewati batas lah. Akhir sekali katanya, bandingkan dengan kebanyakan ibu bapa yang menyuruh anaknya membaca Al-Quran. Ni kenalah pada kita ni. Nah, bandingkan dengan kebanyakan ibu bapa yang menyuruh anaknya membaca Al-Quran padahal ia sendiri tidak melakukannya, atau melarang anak merokok padahal dia sendiri seorang perokok tegar. Apabila ucapan bertentangan dengan perbuatan, bagaimana mungkin anak atau murid kita mahu melaksanakan ucapan kita? Namun adalah kes-kes special, tuan-tuan. Saya jumpa sendiri. Ayah ni memang tak salah. Memang tak salah. Tapi anak-anak, ya Allah, kan baiknya, surau tak tinggal. Sekolah Arab agamanya, anak baik. Saya pening sekejap. Kawan kita juga, kampung lah. Kata, saya masa kecil dulu, kita kawan orang tua. Masa tingkatan-tingkatan ni, saya suruh lepot dengan orang tua. Orang tua sungguh lah. Nah, orang bela ayam ni, bela ayam belaga apa semua, kita duduk lah dengan dia orang. Jadi, tengoklah cara mereka mendidik, karakter mereka dalam mendidik anak-anak tu. Bila besar ni saya duduk rewind balik. Ada seorang ni, memang dia tak sembahyang. Tapi dia tu marahlah kalau kita macam kita lepok ni, kita tak sembahyang. Ataupun kita dah masuk waktu, dia yang suruh kita pergi sembahyang ni. Ada orang karakter lagu tu. Wallahualam, kita pun nak kata dia tak baik, dia baik. Setengahnya sembahyang tak, tapi amanah, jaga duit Rasulullah tak ambil, kerja tepat masa, luar biasa. Allah, ujian Allah pada manusia ni pelbagai, tuan-tuan. Ada orang sembahyang jaga bukan main, tapi lesak habis duit-duit orang yang amanah pada dia. Ada juga kes yang berlaku keliling lah. Saya sebut ni tak ada kaitan orang dalam ni, tapi keliling saya duk teringat. Punyalah baik, tutup aurat sempurna. Tapi bila orang amanah tak banyak. Tak banyak pun belah-belah ribu. Lesak habis duit. Menzalimi orang lain. Ada yang memang tak solat apa semua, tapi anak, Allahu Akbar. Wallahu alam, maha suci Allah. Semoga setiap apa tu adalah dia punya. Tetap kita tak lepas, kerana akhirnya wala tazir waziratun wizra ukhra, dan tidak akan dinilai dosa pahala seseorang itu melainkan atas diri dia sendiri. Macam-macam mana pun, at the first kita dulu dengan Allah kena jawab. Yang lain-lain tu anak, isteri ke apa, kawan-kawan, ilmu yang disebar kemudian membantu. Dan kalau kata bantu banyak adalah peluang gi. Dah seumpamanya. Wallahu a'lam. Tapi saya berkesimpulan bahawa itu ujian orang lah. Beza-beza lah. Ujian orang ni beza-beza. Tinggal lagi dia tahu sembahyang ni haram, apa dia tahu belaka. Kalau cakap hukum hakam tu, tahu dia pada kita tu. Tapi dia pilih untuk tak mau solat. Nah, tapi anak bini dia apa semua bagus. Saya dah kata, macam mana lagi ni? Kategori mana? Ada. Wallahu a'lam. Okey, saya nak buka chat box sekejap. Nampak tak ada apa-apa ni.
Anak-anak yang hujung kurang kena pukul. Sebab mak ayah dah matang bijak kawal emosi, tak cepat react kaki tangan. Tapi mulut banyak mu. Ya, itulah. Solat pakai niat. Dia pun tak buat. Spanking. Ya, spanking, spank. Lepuk tangan. Sendiri tak rawat anak masing-masing bawa mana tak. Kalau rotan caning. Caning Ustaz. Kalau rotan, caning. Kalau kat sekolah lah public caning orang cakap. Rotan dekat tapak tangan tu, tapi lah semua orang tengok tu pun tak baik lah sebenarnya. Sebenarnya yang paling ni panggil anak tu jauh daripada orang lah. Termasuk gilik ke apa, hulur tangan. Pukyap. Itu yang terbaik Saya lah. lah, situasi yang tak saya pernah buat tak pun. enak tengok. Situasi yang saya tak enak tengok, mak ayah mak lah biasanya. Beletir pada anak depan orang ramai. Beletir lah engkau. Dia, tapi kita tahulah dia stres ke, ada masalah suami, gaduh semua. Tapi bila beletir depan orang ramai tu, yelah kita pun jam apa benda ni kan. Kesian Ustaz. Tengok anak tu kesian, malu. Tak boleh buat situ. Emosi lah apa semua. Tapi dalam keadaan anak-anak yang sedang buat perangai, kita nak kontrol dia tu. Nah, kalau saya memang tak ni lah, tapi tangan kena lah. Kerap. Kerap. Dia diam lah. Tapi untuk nak apa? Untuk nak marah apa semua tu tak lah. Kita cuba sebaik mungkin lah untuk tidak kan. Tapi nampak tak boleh kontrol sangat dah. Hai, ni panggil sekejap. Kenalah sikit. Tiba-tiba berair mata lah. Apalah tu? Untuk apa? Untuk amaran lah. Amaran untuk amaran. Wallahu a'lam. Pas anak tu nangis, mak ayah tu pula nangis. Apa dia? Kadang tu dah anak tu nangis, kena pukul ke, kena leter ke, lepas tu mak dia pula nangis. Nyesal. Itulah. Tapi apa-apa pun orang tua-tua ni, orang tua-tua kita ajarlah, mulut seorang ibu lah khususnya. Marahlah macam mana anak tu, janganlah duk sebut benda tak elok lah. Habis-habis pun dia tukar psikonya, dia tukar budak bertuah, budak marah ni, tapi mulut tu sebut mulut budak bertuah, budak apa ni. Nada tu bukan main lah marahnya, tapi yang keluar tu adalah dia cuba juga adjust lah. Tu hikmah orang tua-tua kita lah. Hikmah dia tahu dah memang tak boleh nak tahan dah marah tu. Tapi still tukar lah. Dan memang saya ingat mengajar kita pondok ni memang untuk guru ajar lagu tu. Marahlah macam mana pun, mulut jangan sebut lah benda pelik-pelik. Gitulah, beginilah. Seorang ibu lah khususnya. Ayah tak masih mana. Ibu ni bahaya tu. Ayah duduk diam je, apa tak kata. Semua mak cakap. Ayah dia baik. Duduk diam ya. Kan saat ni dia marah, dia cakap dengan kita. Sabar semua. Okeylah, kalau tak ada apa-apa, kita berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz, InsyaAllah. Ustaz, Ya. ada soalan daripada jemaah dalam grup. Dia tanya soalan. Benarkah ada hadis mengatakan orang belajar hadis mukanya bercahaya, jadi wajib kena baca hadis tu. Orang belajar hadis mukanya akan bercahaya dan dikatakan wajib kena baca hadis. Ada hadis ke Ustaz? Macam Ustaz? Hadis tu ada dalam mukadimah kitab apa nama dalam mukadimah kitab Bahrul Madhi syarah Mukhtasar Tirmizi, Syekh apa nama orang Perak ni, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah nukilkan hadis tu. Cuma statusnya ada perbincangan sedikit. Hadisnya umum berbunyi lebih kurang Allah Ta'ala memuliakan ataupun macam bagi memuliakan wajah orang yang mempelajari, yakni menyampai belajar hadis apa semua itu ginilah. Tapi dari sudut syarahnya hadis tu lebih kepada keutamaan ataupun kita katakan
lebih kepada dorongan untuk kita betul-betul berada pada dalam landasan sunnah Nabi SAW. Sebenarnya kita mengaji apa pun ada hadis. Nah, fiqh pun apa semua mari daripada hadis belaka tu. Cuma lagi metod pengajian kita di Malaysia buat sekian lama, aliran arus perdana arus perdana ni ada dua lah. Pertama kalau dulu aliran pondok, yang kedua yang sekolah baru-baru ni. Jadi kita dari sudut orientasi pengajian agama Islam di Malaysia ni adalah fiqh, hukum akal fiqh. Jadi bila hukum akal fiqh ni dia pergi pada kesimpulan hukum terus. Dia tak bincang hukum ni ambil daripada mana yang jadi begini ni. Tu. Kita ni sekarang kita cuba pusing balik. Dah ikut flow yang betul daripada top down. Yang dulu ni dia pergi pada kesimpulan, dia tak cerita dah kenapa jadi begitu. Jadi pada zaman dahulu sesuai lah. Orang maklumat tak banyak, orang pun illiterate ramai zaman-zaman. Yalah zaman tok nenek moyang kita dulu 1500 masih 1700 zaman-zaman Melaka tu okey lah. Zaman ni tak sesuai dah lagu tu. Nah, without reason, ni hukum sekian, ni hukum sekian. Kita baca fatwa pun hari ni. Hukum untuk sekian-sekian adalah haram. Takkan gitu je satu baris je. Tu sirah fatwa, keputusan. Itu Sayyid Sabahah, mufti wilayah lama tu, apa nama, Dr. Zubakri, paling tidaklah dia menghargai keintelektualan orang-orang hari ni lah. Dia bagi juga dalil-dalilnya, cara istinbat apa semua, barulah kesimpulan. At least dia mengajar kita, dalil ni ada sini, dalil ni ada sini. Walaupun akhirnya bila kita buka tu tengok kesimpulan tu. buka mufti wilayah tengok kesimpulan. Tapi dia ajar kita. Maka di situlah nak katanya sebenarnya pengajian khusus tentang hadis ni, hadis tu memang ada, cuma sedikit ada perbincangan dari sudut kedudukan ya, status dia. Nanti saya ada masa saya akan bawa untuk kita jelaskan itu tu. Dan kalaulah kita sebagai ulama terima sebagai sahih betul, alhamdulillah, semoga kita termasuk daripada kalangan tersebut. Tidaklah kita mengaji hadis macam ulama-ulama hadis dulu jadi muhaddis, tidak. Tapi kita biasakan telinga kita ni dan perbincangan kita berbanding orang lain duk sebut pasal terbang sana, terbang sini, entah mari daripada mana. Daily basis, adapun basis kita setiap pengajian adalah datang daripada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bezalah sikit metod yang kita lalui berbanding dengan pengajian-pengajian biasa di luar sana. Wallahu a'lam. Yang bertanya soalan ni pun anak boleh start dalam grup Al-Kahfi tu. Tapi insyaAllah Kak rasa minggu depan dia join kot. Minggu ni tak apa sihat sangat dia nak join. So tak apa, minggu depan dia start boleh huraikan balik hadis ni nanti. Macam mana Kak Dina? Kak Dina? Yang bertanya soalan ni, sahabat kita daripada grup Al-Kahfi tu last week kan. So dia join grup saya promo grup kita ni dalam kelas saya situ. Ada ramai-ramai dia orang join asal JAA ni. Ramai lah. Bagus, dia tak ramai dah bagus. Masuk Ustaz. Ramai dia masuk. Lepas tu dah hanya dia orang tanya soalan tu. Tapi pagi malam ni dia tak bersihat. So insyaAllah kalau minggu depan dia boleh kupaskan sikit kan untuk dia orang punya ahli-ahli baru kan. Penjelasan boleh. InsyaAllah. Bagi soalan awal ni mudah lah nak prepare. Ini terkejut. Kadang-kadang terkejut lah juga. Okey. Faham. Okeylah, dah 10.30 ni. InsyaAllah kita tangguh dulu majlis kita. Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz, dah 10.34. Terima kasih banyak Ustaz. Tak apa, nanti yang soalan tu Kak Syida tanya lain dekat Ustaz, hantar WhatsApp ke apa, takut Ustaz lupa. Nanti Ustaz prepare dululah jawapan, senang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih Ustaz, Kak Syida, Kak Terima kasih Liza. semua Dina. Terima kasih. So insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kelas Esok petang. Ustaz Nazri postpone petang. Petang. Sekali lagi Kak Liza iklankan. Bagi tahu awal kat dalam Poster. kelas start petang esok. So, terima kasih semua ya. Jumpa sepagi insyaAllah sebetang. Dengan itu kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu solat. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Kak Nolan. Terima kasih Kak Nolan. Ya, sama.
kasih semua. Okay. Terima